Untuk hari ini kita fokus kepada bab 3. Untuk hari ini cikgu akan cuba kupas dengan lebih dalam bab 3.1 atas permintaan mem kamu ya, Puan Nurul. Jadi cikgu harap kamu boleh bersedia dengan buku nota ataupun bahan untuk buat catatan ya. Boleh juga sediakan buku teks jika ada ataupun buku teks PDF. Baik. Seperti biasa, kalau dalam penerangan cikgu ada salah penerangan atau ada yang kamu nak tambah, nak betulkan, kamu boleh instruct cikgu ya. Baik. Untuk bab ini, kita sebenarnya ada 3.1.1. Kamu cuba baca sendiri nanti. Cikgu terus masuk kepada 3.1.2 ya. Iaitu menterjemah atur cara mudah yang diberi dari bahasa penskripan klien. Bahasa penskripan klien, kamu dah tahu ada 3 kan. Yang kemudian kita akan jadikan dia carta alir ya. Daripada bahasa pengatur caraan klien, kita akan hasilkan carta alir. Jadi ringkasnya, hari ini kita lebih banyak kepada belajar macam mana nak membina carta alir ya. Tetapi untuk membolehkan kita membina carta alir, kita kena boleh mentafsir ataupun menterjemahkan kita punya atur cara ya, iaitu dari bahasa penskripan klien. Baik, kenapa ia dikatakan atur cara mudah? Kerana kita menggunakan cara penulisan berstruktur ya, structure language dia. Kita tidak gunakan OOP, dan kita juga hanya menggunakan satu ataupun beberapa sahaja syarat. Mungkin 2 syarat macam tu, paling banyak pun 3. Kalau array, kita punya array mungkin 1 lapis. Kalau banyak pun 2 lapis lah, tapi 2 lapis yang mudah ya. Jadi atur cara sebegini kita katakan sebagai atur cara yang mudah. Atur cara pun barisnya antara 10 baris hingga 20 baris macam tu ya. So atur cara yang mudah dan ringkas ini kita akan ubah nanti menjadi carta alir. Baik, penskripan web sebenarnya terbahagi kepada 2 ya. Kalau kamu baca buku ataupun sudah semak buku teks, cikgu tak pasti kamu dah belajar atau belum. Kita akan berjumpa dengan 2 jenis penskripan web, iaitu penskripan klien di mana kamu akan belajar HTML. Kalau kamu ingat lagi lah, kalau kamu ada belajar dahulu masa tingkatan 2 cikgu rasa, ataupun 1 ke, ada belajar HTML kan. Kemudian kita didedahkan dengan sedikit coding CSS. Baik, HTML kegunaannya adalah untuk membina struktur paparan dan juga elemen tipografi macam nak bold, italic dan sebagainya ya. Nak buat justifikasi ataupun kita nak buat justify jajaran ya. Biasanya kita akan gunakan HTML. Manakala CSS ni dia lebih kepada style ataupun gaya. Contoh kamu nak letak background gambar ataupun warna, font nak guna saiz berapa, font apa nak guna, itu dikawal oleh CSS. CSS ni lebih kepada macam pakaian lah. Kalau kita pandai CSS, maksudnya kita boleh hasilkan satu pakaian yang cantik kepada sebuah laman web. Jadi laman web yang kamu lihat cantik itu, mereka gunakan CSS dan coding CSS-nya sangat mantap lah ya. Baik, dan ditambah satu lagi iaitu JavaScript. Jadi hari ini kita akan fokus kepada JavaScript. Sebab JavaScript ni dia memainkan elemen pengatur caraan. Semua kerja-kerja ataupun behavior, kelakuan dikawal oleh JavaScript. Ya. Contoh untuk mengeluarkan pop-up, untuk memberi fungsi kepada button, untuk membuat kiraan, untuk buat loop. Ya. Semuanya dikawal oleh JavaScript. Ya. Sebenarnya kalau kita hanya menggunakan penskripan web berjenis klien, sudah memadai. Kita boleh menghasilkan sebuah laman web yang cantik dan menarik. Contoh kita lihat pada
template Bootstrap ya. Mereka hanya gunakan HTML, CSS dan JavaScript. Sangat cantik kan. Cuma kita sekarang ni nanti ataupun sebelum ni kamu dah belajar database. Kalau kita nak menggunakan database walaupun boleh dengan JavaScript, tapi yang paling mudah ialah dengan menggunakan bahasa penskripan web. Sebab database tu berada di dalam pelayan, jadi biasanya kita akan gunakan satu lagi bahasa iaitu PHP. Yang ini kita akan sentuh dalam tajuk yang lain nanti. Jadi untuk hari ini kita fokus kepada penskripan web JavaScript. Di mana kita akan lihat beberapa atur cara yang kita tulis dengan menggunakan JavaScript. Kemudian kita fahami dia dan tukarkan dia menjadi carta alih. Jadi hari ini kita cuma fokus macam mana nak membina carta alih ya. Baik. Okey, carta alih kalau kamu ingat lagi, kita pernah didedahkan dengan IPO ya, iaitu satu kaedah ataupun satu konsep dalam membina carta alih dan juga pseudocode. Dan ini juga digunakan ataupun kita ubah untuk menulis coding ya. Baik. Jadi sebenarnya coding ditulis, walaupun coding boleh ditulis secara objek, tapi jika kita gunakan structure, sebab hari ini kita gunakan atur cara mudah, so kita pilih structure. Biasanya kita tulis dengan urutan I iaitu input, kemudian O iaitu proses, dan P proses, dan O adalah dia punya output ya. Baik, proses, kita akan jumpa beberapa jenis proses dalam carta alih ya. Sama ada proses yang berterusan ataupun berjujukan, ataupun proses yang ada ke kanan, ke kiri, ada syarat semua itu ya. Itu adalah proses yang ada struktur pilihan, struktur kawalan pilihan ya. Ataupun satu lagi, dia punya prosesnya dia loop ataupun berulang di tempat yang sama sehingga syarat tidak lagi tepat, baru dia keluar dan pergi kepada output. Okey ya. Jadi kamu ingat, walaupun dia IPO, tetapi di dalam P itu prosesnya tu adalah berbeza-beza bergantung kepada keperluan atur cara itu. Ya. So ada 3, sama ada yang berjujukan di jalan terus saja, ataupun yang dia ada pilihan jalan untuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ataupun yang berjenis ulangan ya. Yang ulangan ni dia akan berpusing di situ, berputar-putar, loop di situ, sehinggalah syarat tidak lagi tepat, baru dia keluar daripada loop, akan menghasilkan output. Baik. Kita akan lebih jelas nanti bila kita lihat kepada bagaimana kita bina carta tu ya. Okey. So, kita punya atur cara mudah hari ini, kita akan gunakan JavaScript yang kita akan sisip di dalam HTML ya. Okey. Kalau kita ingat lagi, kamu pernah mungkin buat Java ya. Java dia terus boleh run sebagai execute file ya. Tetapi JavaScript dia mesti bekerja bersama-sama dengan HTML. Ingat lagi, HTML adalah dia punya structure. Kemudian kita masukkan JavaScript untuk memberikan kelakuan ataupun aksi ya, behavior kepada HTML ataupun laman web. Baik, ini adalah satu contoh. Yang cikgu kuningkan itu adalah JavaScript. Atur cara JavaScript ni biasanya kita mulakan dengan perkataan script dan kita tutup dengan perkataan /script ni ya. Tetapi kalau kamu ingat, script ini juga kita biasanya guna juga di dalam CSS. Jadi untuk membezakannya, cikgu tambah di situ type ataupun jenisnya adalah teks bagi JavaScript. Sebenarnya kalau tak tulis yang ini pun tak apa. Mungkin kamu lihat di dalam buku mereka cuma tulis script. Kemudian di bawahnya tutup script kan. Tapi cikgu tulis panjang begini supaya cikgu boleh bezakan dia dengan script yang berjenis CSS. Sebab CSS kita boleh tambah juga di dalam body kan. Baik. Jadi sekarang ni, ini adalah body ataupun elemen HTML. Jadi kita sisipkan JavaScript ini
di dalam HTML. Tetapi dalam coding-coding yang seterusnya, cikgu harap kamu dah faham yang ini. Cikgu tunjukkan yang kawasan kuning sahaja ya. Jadi selepas ini nanti cikgu akan mulakan dengan skrip berjenis JavaScript dan tutup skrip. Lepas tu codingnya dekat dalam. Tetapi kalau kita nak save dia ataupun bila kamu nak coding dia, kamu kena ada dahulu structure HTML ini. Ini ada sedikit elemen. Elemen ini kita panggil heading. Ini elemen paragraf, ini elemen paragraf yang kita tulis dengan menggunakan HTML. Ya. Jadi kalau begini, elemen ini nanti paparannya seperti inilah. Oleh kerana ini heading, dia jadi tajuk lah besar ya. Ini satu perenggan, ini satu perenggan, dan ini satu perenggan. Yang 3 baris ini ditulis oleh HTML, manakala yang 2 bawah ini adalah dihasilkan oleh JavaScript. Jadi JavaScript ini boleh juga menghasilkan teks biasa, boleh menghasilkan kiraan, boleh menghasilkan fungsi pilihan, fungsi ulangan dan sebagainya. Jadi nanti kita akan gunakan JavaScript lah untuk buat yang lain-lain tu ya. Untuk yang seterusnya nanti cikgu akan tunjukkan skrip dalam JavaScript sahaja. Jadi struktur HTML dan elemen HTML jika ada, cikgu dah tak tunjukkan. Tapi kamu kena maklum, untuk menulis JavaScript, kita tulis dia di dalam HTML ya. So sekali lagi, JavaScript kita tulis di dalam badannya, mesti di dalam body HTML. Okey, jadi seterusnya, kalau cikgu tunjukkan coding untuk JavaScript, cikgu dah tak tulis elemen HTML ataupun structure dia. Cikgu terus pilih di dalam kawasan JavaScript saja seperti ini ya. Baik, ini permulaan untuk memulakan coding JavaScript. Ini adalah batasan dia yang terakhir. Kita slash script ni maksudnya tutup script ya. Buka script, tutup script. Di dalam ini kita akan tulis coding dia ya. Baik. Jika kamu lihat di dalam online, contohnya kamu pergi dekat W3 School, JavaScript mereka dah gunakan version yang latest lagi ya. Maksudnya ada penambahan, improvement kepada JavaScript di mana mereka dah tidak pakai var, mereka pakai let ya. Tetapi kita, sebab dalam buku kita, buku teks kita, kita masih gunakan yang lama, kita gunakan var. Var di sini bermaksud variable ya. Okey. Dia macam PHP. PHP kita letak tanda dollar untuk variable, tetapi di dalam JavaScript kita letak var. Ini adalah simbol menunjukkan dia adalah sejenis pemboleh ubah. Untuk topik kita hari ini, cikgu tidak ada gunakan pemalar, cikgu hanya gunakan pemboleh ubah, so cikgu akan gunakan var saja. Untuk yang berikutnya nanti, jika kita ada gunakan pemalar, pemalar ialah constant ya. So dia punya simbol untuk memulakan pemalar ialah const lah, C-O-N-T ya. Jadi untuk hari ini kita pakai var. Var ni adalah variable, diikuti dengan sebarang nama untuk mewakili pemboleh ubah tersebut. Tanda sama yang satu ini kita kata umpuk ya. Maksudnya kita beri nilai kepada pemboleh ubah satu sebagai signs. Pemboleh ubah kedua kita umpukkan satu nilai integer ya. Dia tidak seperti Java. Kalau Java, kita bagi tahu dia ni integer. Tapi dalam JavaScript tak perlu. Dia macam PHP ya. Tak perlu bagi tahu dia tu string ataupun integer. Kita just kata var saja. Jadi lebih mudah lah ya. So pemboleh ubah yang kedua kita umpukkan nilai 111. Pemboleh ubah ketiga kita umpukkan nilai 333. Jadi ini adalah string. Ini adalah integer dan integer. Tapi kita tak perlu bagi tahu jenis dia. Kita cuma kata dia adalah pemboleh ubah. Baik. Jika kita buat begini, kita kembali kepada IPO tadi ya. Ingat, cikgu dah bagi tahu tadi atur cara mudah ni dia akan fokus ataupun menunjukkan kepada kita bagaimana kita membina atur cara dengan kita rujuk yang mana akan menjadi input, yang mana akan menjadi proses dan yang mana akan menjadi output ya. Baik. Ini adalah proses yang berjujukan. Kalau kamu lihat, selepas I, seterusnya adalah P, seterusnya adalah O. Yang berterusan ini adalah jujukan. Jika di tengah ini, di dalam proses ini ada macam-macam.
Ada if, ada for, ada do while, ada while dan sebagainya. Maksudnya di dalam proses ini dia ada sama ada struktur kawalan pilihan ataupun ulangan. Tapi yang ini cuma terus saja, ini hanya adalah proses yang berjujukkan. Jadi kita faham di sini, kita wujudkan satu pembeli ubah yang baru, yang keempat, di mana dia akan menjumlahkan nilai 111 dan nilai 333. Nanti akan jadi 444 lah. Ya. Okey, arahan untuk memaparkan sama ada proses ataupun apa-apa pembeli ubah adalah document.write. Boleh juga kita gunakan console.log dan sebagainya. Macam-macam kita boleh guna. Kamu lihat di dalam contoh W3 School dan sebagainya, ada banyak lagi cara untuk memaparkan ataupun menghasilkan output. Termasuk mereka gunakan bersama dengan elemen HTML. Kadang-kadang mereka sediakan satu paragraf. Di dalam paragraf tu mereka berikan dia punya nama, kemudian paparan ni akan pergi ke dalam paragraf. Boleh juga ya. Itu kan boleh rujuk dalam banyak laman web ada. Tetapi dalam buku teks kita pakai document write ya. Jadi cikgu follow buku teks sebab buku teks adalah kita punya rujukan utama. Jadi dalam buku teks mereka pakai document write, so cikgu pakai document write ya. Baik, kalau kamu lihat di sini telah wujud I, P dan O. Yang inilah kita akan tukar menjadi carta alih ya. Sekarang ni kita lihat contoh sahaja dahulu sebelum kita tengok coding yang susah-susah lagi.